Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang dihormati barisan hakim yang pastinya menjadi teraju kebenaran serta ahli-ahli panel yang pastinya sentiasa gigih melontarkan idea. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam forum satu Malaysia. Ahli panel dan sidang hadirin yang dirahmati Allah, Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnia dan izinnya dapat kita bersama-sama bersua dalam majlis forum pada tengah hari ini. Saya, Nurul Anisa binti Hairunisa, akan bersama-sama hadirin sekalian untuk mempromosikan forum kita pada hari ini. Hadirin sekalian, sebelum saya perkenalkan ahli-ahli panel kita yang cantik, segak lagi tampan bergaya, izinkan saya untuk mengupas terlebih dahulu mauduk bual bicara forum kita pada hari ini. Mauduk forum yang ingin dibincangkan pada hari ini adalah berkisar cabaran akidah semasa. Objektif forum ini adalah untuk menerangkan ciri-ciri akidah yang benar dan batil serta contoh-contohnya. Seterusnya, menerangkan faktor-faktor penyelewengan akidah dan mengenal pasti langkah-langkah mengatasi penyelewengan akidah. Sidang hadirin sekalian, akidah berasal daripada perkataan Arab iaitu aqada yang bererti mengikat atau menimbun. Akidah adalah perkara yang wajib diakui dengan hati dan jiwa tanpa sebarang syak wasangka. Akidah merupakan perkara asas dalam agama Islam. Tanpa akidah yang kukuh, umat Islam akan banyak hanyut dari landasan yang benar. Seperti yang kita ketahui, agama Islam berada di kemuncak kecemerlangan pada zaman Rasulullah. Ia berkembang pesat sehingga pernah menguasai 1/3 dunia. Kedatangan Islam telah memberi satu kesan yang besar sehingga berjaya menolak corak hidup jahiliah dan memberi harapan baru transisi masyarakat Arab dari zaman gelap ke zaman menghormati norma-norma kehidupan bermasyarakat. Islam berkembang dengan cepat sehingga dapat menguasai Al-Jazirah dan beberapa wilayah lain di Al-Syam, Mesir, Afrika Utara dan Iraq dalam masa 50 tahun yang pertama. Pada zaman permulaannya, iaitu ketika Nabi Muhammad SAW masih ada, persoalan yang timbul terus dirujuk kepada baginda. Generasi selepas baginda juga dijamin sebagai generasi terbaik. Pada ketika itu, soal pemikiran Islam yang timbul boleh dijawab dengan baik kerana mereka hampir dengan sumber utama. Namun begitu, pada zaman moden ini, Islam berhadapan dengan penjajahan dalam bentuk yang berbeza. Anita M. Weiss menyatakan bahawa Islam di zaman moden ini berhadapan dengan pelbagai cabaran, sama ada luaran maupun dalaman. Masyarakat Islam berdepan dengan dilema dan kecelaruan budaya mempengaruhi pemikiran mereka dalam situasi untuk mempertahankan tradisi atau melakukan perubahan modernisasi sehingga kadang-kala mereka alpa bahawa ia boleh menggugat akidah seseorang Muslim sama ada secara sedar atau tidak sedar. Dalam era globalisasi yang dihadapi sekarang ini memperlihatkan suasana baru dalam kehidupan masyarakat dunia dan masyarakat Islam itu sendiri. Ujian dan cabaran umat Islam di abad ke-21 ini amat dahsyat sekali di mana akidah umat Islam terpadam, terhakis secara halus, senyap dan perlahan yang akhirnya musnah oleh anasir-anasir Dajjal. Ancaman ke atas akidah umat Islam semakin bertambah apabila dunia menjadi semakin terbuka melalui hubungan sosial yang meluas, kemajuan internet dan kemudahan maklumat. Umat Islam dikelirukan dengan bahan-bahan yang telah diselewengkan dengan memanipulasikan nas syarak. Makanya, umat Islam perlulah menapak semula untuk bangun dan mengambil semula tempatnya di persada dunia. Namun, ianya tidak semudah yang diungkap kerana terlalu banyak cabaran dan halangan yang terpaksa dihadapi. Justru, pada hari ini kita akan membincangkan topik ini dengan lebih mendalam. Baiklah sidang hadirin, sebelum tirai forum ini dibuka, bagi menelusuri lebih dalam topik perbincangan, molek kiranya kita berkenalan dengan kedua-dua ahli panel kita pada hari ini. Di sebelah kanan saya, Saudara Muhammad Alif yang merupakan ahli panel pertama. Selamat datang Saudara Alif, apa khabar saudara? Terima kasih saudara pengerusi. Saya Alhamdulillah khabar baik. Saudari bagaimana? Alhamdulillah, saya juga berada dalam keadaan sihat.
Seterusnya, saya perkenalkan ahli panel kedua yang berada di sebelah kiri saya iaitu Saudari Intan Nur Syafiqah. Selamat datang Saudari Intan. Apa khabar saudari? Alhamdulillah, sihat sejahtera saudari pengerusi. Usai salam perkenalan dari semua ahli panel, kembali kita kepada mauduk forum kita pada hari ini iaitu cabaran akidah semesta. Hadirin sekalian, izinkan saya untuk membuka tirai diskusi forum ini dengan soalan yang pertama yang akan saya ajukan kepada ahli panel pertama, Saudara Alif. Mohon saudara memberikan penjelasan tentang apakah ciri-ciri akidah yang benar dan yang batil serta contoh-contohnya. Dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Terima kasih kepada saudari moderator. Antara ciri-ciri akidah yang benar yang saya akan bincangkan pada hari ini adalah percaya terhadap keesaan dan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap daripada kita haruslah taat dan patuh dengan segala perintah yang Maha Kuasa agar akidah kita tidak terpesong ke arah jalan yang menyimpang daripada agama Islam. Dengan ini, terdapat ramai umat Islam yang melakukan segala amalan baik, tetapi kepercayaan terhadap keesaan dan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala masih lagi ragu-ragu di benak hati mereka. Contohnya, seorang hamba yang melakukan solat fardu secara paksaan daripada ibu bapa mereka, terutamanya bagi remaja, maupun hanya mahu menunjuk-nunjuk kepada halayak ramai, di mana menjadi panutan buruk kepada pemuda-pemuda Muslim, lebih-lebih lagi kepada yang bukan beragama Islam. Kerana itu, Islam tidak mengajar umatnya untuk mencari musuh dan bermusuh-musuhan antara satu sama lain. Kita sebagai umat Islam yang prihatin perlulah menasihati mereka agar percaya akan keesaan dan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman yang bermaksud, dan sesungguhnya kami jadikan untuk neraka jahanam banyak dari jin dan manusia yang mempunyai hati, tetapi tidak mahu memahami dengannya ayat-ayat Allah, dan yang mempunyai mata tetapi tidak mahu melihat dengannya bukti keesaan Allah, dan yang mempunyai telinga tetapi tidak mahu mendengar dengannya ajaran dan nasihat. Mereka itu seperti binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah orang yang lalai. Surah Al-A'raf surah ayat 179. Maka kita sewajarnya percaya dengan keesaan dan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala pada setiap masa dan di mana-mana saja. Seterusnya, umat Islam yang mengikuti semua akidah yang benar, iaitu mengikuti kepercayaan berlandaskan Al-Quran dan Al-Sunnah, sebaik-baiknya tidak akan melakukan perkara-perkara yang melanggar fitrah manusia dan juga tidak berkongsi ilmu yang tidak benar sesuka hati tanpa merujuk semula Al-Quran dan Al-Sunnah. Contohnya, ramai yang tidak sedar bahawa perkara-perkara yang dikongsikan terutamanya di media-media sosial pada masa kini seperti WhatsApp dan Telegram adalah kebanyakannya daripadanya tidak sah, tidak disahkan oleh mana-mana pihak, terutamanya pada perkara-perkara yang berkaitan dengan hal-hal agama. Hal yang demikian akan memberi kesan buruk kepada komuniti dan masyarakat. Tetapi jika ilmu yang dikongsikan adalah benar, maka ilmu tersebut akan berterusan sehingga ke akhirat. Nabi Muhammad SAW bersabda yang bermaksud, sesiapa yang memberikan contoh kebaikan maka ia mendapat pahala dan pahala orang-orang yang meniru perbuatannya hingga hari kiamat. Dan sesiapa yang memberi contoh kejahatan maka ia akan mendapat dosa dan dosa orang-orang yang meniru perbuatannya hingga hari kiamat. Petikan daripada kitab Tanhibul Ghafilin halaman 13. Sesungguhnya, mengikut sumber-sumber yang berlandaskan Al-Quran dan Al-Sunnah dapat menjauhkan diri kita daripada mengamalkan kepercayaan yang bertentangan dengan Al-Quran dan Al-Sunnah. Sabda Rasulullah SAW, ketahuilah bahawa pada jasad terdapat seketul daging. Jika ia baik, maka baiklah seluruh jasadnya. Jika ia buruk, maka buruklah seluruh jasadnya. Ketahuilah itu adalah hati. Riwayat Bukhari. Berdasarkan hadis tersebut, antara ciri-ciri akidah batil yang perlu dijauhkan oleh umat Islam adalah mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti yang kita semua tahu, mensyirikkan Allah adalah salah satu dosa besar yang boleh mengakibatkan seseorang hamba dilarang daripada memasuki syurga. Manusia mempunyai hati tetapi tidak menggunakan hati untuk memahaminya. Kecerdikan dan kebijaksanaan tidak hanya terletak pada akal tetapi juga pada hati. Firman Allah yang bermaksud bahawasanya sesiapa yang mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang lain, maka sesungguhnya Allah haramkan kepadanya syurga dan tempat kembalinya ialah neraka.
Surah Al-Ma'idah ayat 72. Contoh perlakuan yang dikategorikan sebagai syirik adalah sihir. Bagaimana sihir boleh mensyirikkan Allah? Perbuatan sihir sendiri adalah salah satu perbuatan yang menunjukkan bahawa si pelaku tidak mempercayai kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala, dan malah lebih teruk lagi, mereka bergantung kepada bantuan syaitan dan jin berbanding kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis daripada Abu Hurairah, Rasulullah SAW telah menasihatkan sahabat dan orang Islam supaya menjauhi 7 perkara membinasakan hidup seseorang itu, iaitu yang pertama, mensyirikkan Allah, dan yang kedua, melakukan perbuatan sihir, yang ketiga, membunuh nyawa yang diharapkan oleh Allah kecuali dengan jalan yang benar, yang keempat, memakan harta anak yatim, yang kelima, memakan riba, yang keenam, lari daripada medan perang, dan yang ketujuh, menuduh perempuan mukmin suci melakukan zina. Hadis riwayat Muslim. Menurut hadis tersebut, Rasulullah telah menekankan bahawa mensyirikkan Allah adalah salah satu daripada 7 perkara yang wajib dijauhkan atau hidup seseorang itu akan binasa. Sesungguhnya kita wajib mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala agar akidah kita berada di jalan yang lurus. Sekian, terima kasih. Terima kasih saudara ahli panel pertama, saudara Alif. Benar kata saudara bahawa ramai yang suka berkongsi berkaitan ilmu agama di media sosial. Tidak dapat dinafikan perbuatan tersebut amatlah bagus kerana ia seperti berdakwah. Namun sekiranya perkara yang dikongsi itu tidak benar dan bukan dari sumber yang kukuh, sebaiknya rujuk terlebih dahulu pada yang pakar seperti ustaz maupun ulama, kerana bimbang ianya akan mencelarukan lebih ramai orang, khususnya kepada orang yang kurang ilmu agama ataupun yang baru ingin belajar agama. Sidang hadirin yang dihormati, demikian tadi merupakan penjelasan tentang ciri-ciri akidah benar dan batil yang pada pandangan saya amat terperinci dan menarik diterangkan oleh ahli panel pertama. Seterusnya, saya mohon penjelasan daripada ahli panel kedua kita, iaitu saudari Intan, tentang persoalan apakah faktor-faktor yang menyebabkan berlakunya penyelewengan akidah ini. Dipersilakan saudari. Terima kasih saudari moderator. Yang dihormati ahli panel dan sidang hadirin sekalian. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam satu Malaysia. Kita telah dah ini lagi bagi kita kerana dari dahulu lagi sehinggalah sekarang fahaman atau ajaran yang berwujud, ia telah menyebabkan penyelewengan akidah yang boleh merosakkan iman dan akidah Islam yang sebenar. Oleh itu pada hari ini saya akan membicarakan mengenai faktor-faktor yang membawa kepada penyelewengan akidah. Pada pendapat saya, masalah ini berpunca daripada kefahaman agama yang cetek yang telah menyebabkan mereka terpesong jauh dari akidah yang sebenar dalam Islam. Di Malaysia sahaja terdapat pelbagai pengaruh dan ajaran-ajaran sesat yang telah timbul, yang telah menimbulkan pelbagai kekacauan dan perpecahan dalam kalangan masyarakat. Contohnya, kerajaan lagi. Terdapat seorang rakyat Malaysia yang pernah mendakwa dirinya Tuhan kepada segala agama dan boleh menjelma semula sebagai Jesus, Buddha, Shiva dan Nabi Muhammad SAW. Ianya telah berjaya mempengaruhi ribuan pengikut yang mempercayai ketua ajaran itu, Arifin Muhammad, atau lebih dikenali sebagai Ayah Ping. Dia pernah diiringi pengikutnya untuk menaiki bot konkrit dan baring di keesokan di keleni dan berzikir sehingga jam 4 pagi. Hal ini telah menunjukkan pengikut-pengikutnya tidak dapat menilai perkara yang betul dan yang salah. Mereka sangat mudah tergoda dengan kata-kata lembut daripada individu berkaitan, sedangkan kata-katanya memberi maksud yang buruk. Paling membimbangkan lagi, pengikut fanatik ajaran melakukan termasuk mencipta kekacauan untuk merealisasi demi ajaran karut mereka. Melahirkan satu generasi yang tidak mengetahui itu sebagai sesuatu yang batil, dan yang batil itu adalah perkara yang benar. Sebagaimana yang pernah dikatakan oleh Umar radhiyallahu anhu yang bermaksud, sesungguhnya ikatan simpul Islam akan pudar satu demi satu. Manakala di dalam perkara ini jelas, manakala di dalam Islam terdapat orang yang tumbuh tanpa mengenal, menerangkan bahawa ilmu agama itu penting dalam mengekalkan akidah sebagai seorang Muslim yang taat kepada Allah SWT. Para hadirin sekalian, faktor seterusnya ialah kecanggihan teknologi pada zaman sekarang. Teknologi yang wujud pada zaman sekarang membenarkan penyebaran ideologi, ilmu pengetahuan, perniagaan dan budaya berlaku.
Maklumat yang didapati melalui media elektronik adalah terlalu pantas dan aktif di mana ia memudahkan setiap individu yang memilikinya mendapat maklumat dan sebagainya. Sebagai contoh, ajaran-ajaran sesat mudah disebarkan dengan melaju mereka dan aktif membicarakan tentang ajaran mereka dalam media elektronik dan berjaya mempengaruhi umat Islam di luar sepadan negara mereka. Begitu juga dengan pergerakan radikal Islam. Pelbagai tulisan berkaitan politik, ideologi fanatik dipaparkan dalam media elektronik dengan tujuan untuk mempengaruhi umat Islam seluruh dunia. Mereka cuba mencari rakan-rakan melalui mengajak ramah dan mesra mereka mudah mempunyai aktiviti untuk Islam dan ilmu Islam menyedari jika mengikuti aktiviti dan kemungkinan mereka agama. Kristian berjaya menarik individu-individu Islam menganut agama mereka walaupun mereka tidak pernah memasuki negara Islam kerana Facebook, email, Skype, MySpace dan seumpamanya memberi peluang kepada mereka menghubungi umat Islam secara rapat dan mesra. Sudah terang lagi bersuluh teknologi moden pada zaman sekarang secara tidak langsung akan menyumbang kepada penyelewengan akidah. Faktor yang salah pemahaman dalam penafsiran Al-Quran. Dalam mendapatkan hikmah yang terkandung dalam Al-Quran, kita seharusnya menafsir ayat-ayat Al-Quran dengan benar terlebih dahulu untuk mendapatkan maksud yang tersurat maupun yang tersirat di dalamnya. Di sinilah diperlukan ilmu-ilmu Al-Quran dalam menafsir sesuatu ayat Al-Quran. Jika terjadinya kekeliruan dalam menafsir ayat-ayat Al-Quran, ianya akan merebak kepada masyarakat. Inilah takuti akan merosakkan akidah masyarakat ini. Bukan sahaja ini, bahkan generasi pada hadapan. Seperti yang kita ketahui, agama Islam sungguh banyak musuh-musuh yang hendak menjatuhkan agama kita sejak zaman Rasulullah lagi. Tidak hairanlah jika ayat-ayat Al-Quran itu ditafsirkan oleh mereka yang mempunyai sifat prejudis, motif yang tidak baik dan tidak ikhlas dalam menafsir Al-Quran. Penyelewengan akidah juga terjadi apabila terdapat golongan yang memutarbelikkan ayat-ayat Al-Quran, hadis serta dalil-dalil yang menyebabkan masyarakat menerima ilmu yang salah dalam agama Islam. Hal ini akan merosakkan akidah atau dengan bahasa yang lebih mudah timbulnya berbagai macam ajaran sesat yang menggunakan ayat-ayat Al-Quran sebagai dalil atau hujah bagi mempengaruhi orang ramai supaya meneruti ini. Dalam menafsir Al-Quran adalah salah satu faktor yang membawa kepada penyelewengan akidah. Terima kasih atas penjelasan yang sungguh panjang lebar dan padat daripada saudari ahli panel kedua, saudari Intan, berkaitan faktor-faktor penyelewengan akidah pada masa kini yang amat signifikan untuk dititik beratkan. Maka, selain membicarakan cabaran, saya juga ingin meninjau lebih lanjut pandangan ahli-ahli panel kita tentang prakasa-prakasa yang perlu dilakukan untuk mengatasi penyelewengan akidah terutama pada era globalisasi ini. Saya mulakan dengan soalan pertama buat ahli panel pertama iaitu Saudara Alif tentang apakah prakasa yang perlu dilakukan untuk mengatasi penyelewengan akidah daripada terus berlaku. Dipersilakan. Pada pendapat saya, antara prakasa yang boleh dilakukan untuk mengatasi penyelewengan akidah ialah yang pertama, pihak berkuasa perlulah mewujudkan beberapa peruntukan kesalahan di bawah enactment kesalahan jenayah syariah. Pensyaratan tauliah kepada penceramah agama, pemantauan terhadap pendakwah bebas. Selain itu, melahirkan para pendakwah dan guru-guru yang benar-benar peka di dalam persoalan penyelewengan akidah khasnya dan penyelewengan daripada ajaran agama Islam, serta melatih mereka dengan cara-cara mengatasi masalah ini supaya para pendakwah ini mampu membantu mereka yang ragu-ragu dengan ilmu akidahnya dapat kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Kita juga boleh memberikan ajaran Islam yang mencukupi dan tahan lasak di dalam menghadapi segala bentuk ancaman yang mungkin menggugat akidah seperti hukum menutup aurat yang menjadi perbola hangat terutamanya di kalangan artis-artis di Malaysia. Tambahan pula, kita boleh mempergunakan media massa, kerajaan
media massa kerajaan seluas-luasnya dalam usaha pengajaran Islam yang benar-benar bersih dan tulen kepada masyarakat seperti televisyen nasional maupun radio nasional. Dengan cara ini, dakwah yang jelas dan diiktiraf dapat disebarkan dengan lebih selamat tanpa apa-apa tapisan yang tidak diingini oleh anasir-anasir ajaran sesat. Akhir sekali, pihak kerajaan boleh sentiasa berusaha mengenal pasti penyelewengan akidah yang berlaku di dalam masyarakat. Kemudian bertindak dengan secepat mungkin sebelum ia berakar umbi. Usaha keras kerajaan dilakukan kerana implikasi penyelewengan akidah ini bukan sahaja terkesan kepada individu terbabit semata-mata, malah turutan memberi kesan kepada anggota masyarakat. Jadi kita haruslah peka dan berhati-hati dengan penyelewengan akidah di negara kita. Sebagai kesimpulan, dapat kita tegaskan bahawa orang yang mempunyai akidah yang betul sama sekali tidak akan terpesong dan tidak dapat diperdayakan oleh syaitan. Hakikat ini adalah berdasarkan janji Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran yang maksud, sesungguhnya hamba-hambaku tidak akan bagimu syaitan sebarang kuasa untuk menyesatkan mereka kecuali sesiapa yang menurutmu bagi orang-orang yang sesat dengan pilihannya sendiri. Surah Al-Hijr ayat 42. Saya bersetuju dengan pendapat ahli panel pertama kita sebentar tadi bahawa seandainya seseorang itu memiliki akidah yang kukuh, ia pasti tidak akan terpesong. Seterusnya, bagaimanakah pula pandangan ahli panel kedua kita iaitu Saudari Intan mengenai cara atau prakasa yang boleh dilakukan untuk mengatasi penyelewengan akidah ini? Dipersilakan. Terima kasih diucapkan kepada saudari moderator. Untuk meneruskan lagi sesi forum kita pada hari ini, saya ingin memperihalkan dengan lebih lanjut berkenaan cara untuk mengatasi penyelewengan akidah. Pada pandangan saya, perkara utama yang perlu dititik beratkan dalam mengatasi isu ini adalah memperkukuhkan ilmu agama. Manusia amat memerlukan ilmu pengetahuan. Tanpa ilmu, manusia tidak dapat membangun dan menyambung kelangsungan hidup seperti mana yang diharapkan. Pendidikan dalam Islam memiliki keupayaan yang tidak terbatas dalam membangunkan jati diri dan mengangkat darjat manusia ke tahap paling tinggi antara makhluk ciptaan Allah. Sabda Rasulullah SAW maksudnya, sesiapa yang ingin kebahagiaan di dunia hendaklah berilmu. Sesiapa yang ingin kebahagiaan di akhirat ilmu. Sesiapa yang sekali hendaklah juga dengan ilmu. Oleh itu, pelbagai pihak terutamanya ibu bapa dan guru seharusnya mengambil inisiatif untuk memberi laluan kepada pengepuhan ilmu agama dalam diri anak-anak muda kini. Pada pandangan saya, sebelum anak bersekolah, ahli keluarga adalah individu yang paling dekat dengan anak-anak. Ibu bapa merupakan profesor anak-anak dan universiti pertama bagi anak-anak. Oleh itu, ibu bapa perlu mengajar anak-anak mereka sejak kecil tentang ilmu agama seperti cara solat yang betul, akhlak yang baik, cara membaca Al-Quran dan amalan-amalan sunat yang diamalkan oleh Rasulullah SAW untuk membentuk insan yang kaya dengan ilmu berguna untuk masa hadapan anak-anak tersebut. Pembelajaran dari usia yang muda membantu anak-anak untuk melatih diri melakukan segala yang telah dipelajari dengan menjadikannya sesuatu habit yang dilakukan setiap hari. Hal ini akan membantu membentuk kepribadian yang baik dalam diri anak-anak serta menjamin masa hadapan yang harmoni dengan adanya ilmu akidah yang kukuh. Selain itu, guru juga diberikan tanggungjawab yang besar iaitu mendidik anak muda dalam memahami ilmu agama dengan cara yang betul. Tugas utama seorang guru sebagai pendidik dan safan dengan ilmu pengetahuan maupun pendidikan sama ada untuk kesenangan duniawi atau hari akhirat kelak. Kesedaran ini amat penting untuk meninggikan lagi taraf sosial, ekonomi dan lebih-lebih lagi pengetahuan mengenai ilmu-ilmu yang ada di muka bumi ini. Kami dan oleh pendek kata, seseorang guru itu mestilah mempertingkatkan segala potensi sama ada dari segi akal, fizikal dan rohani atau jasmaninya. Dalam Islam, ahli-ahli yang mempunyai apa-apa sahaja ilmu tidak dibenarkan mendiamkan diri dan tidak mahu memanfaatkan ilmu yang ada padanya untuk disampaikan kepada orang lain. Oleh itu, sebagai seorang guru, dia telah dibekalkan banyak ilmu pengetahuan yang secukupnya untuk disampaikan kepada semua murid ataupun masyarakat sekelilingnya. Lagipun tugas guru adalah sebagai penyambung atau pewaris Nabi Muhammad SAW dan orang yang terdahulu untuk menyambung kembali risalah yang telah disampaikan oleh mereka dahulu. Guru untuk ilmu kerana kesungguhan ini ia dapat mewujudkan kesedaran ilmu di kalangan masyarakat khasnya umat Islam.
Para pendidik perlu mengikut teladan Rasulullah SAW dalam usaha mengembangkan ilmu pengetahuan seperti sabda baginda. Sampaikan apa yang kamu terima daripadaku, walaupun satu ayat. Oleh itu, pengukuhan ilmu agama perlulah dititik beratkan dalam kehidupan kita agar penyelewengan akidah. Ya, benar apa yang diperkatakan oleh ahli panel kedua tadi bahawa pemantapan ilmu agama sangatlah penting dalam menentukan kehidupan umat Islam demi meraih kehidupan yang aman dan harmoni tanpa melanggar ajaran agama. Sidang hadirin yang dihormati, melalui diskusi ini jelaslah bahawa perkara akidah adalah merupakan isu yang penting dalam keimanan seseorang Muslim. Justru, sebelum menjadi lebih teruk, penyelewengan akidah ini haruslah ditangani dengan bijak dan segera. Tuntasnya, semua pihak termasuklah ibu bapa, pihak kerajaan serta segenap lapisan masyarakat haruslah berganding bahu dan bersama-sama menangani masalah yang kian runcing di negara kita pada hari ini demi menegakkan kebenaran agama. Oleh itu, setiap Muslim wajib memantapkan keyakinannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang menjadi jalan menuju kesempurnaan iman hakiki. Sebagai umat Islam yang inginkan kesejahteraan hidup di dunia dan keselamatan di akhirat, kita hendaklah menjadi masyarakat Islam yang memelihara dan menegakkan akidah dan syariat Islam. Demikian tadi rumusan bual bicara daripada semua ahli panel kita tentang isu semasa berkaitan cabaran akidah semasa pada masa kini. Diucapkan terima kasih kepada semua ahli panel yang telah melontarkan idea dan pendapat yang sungguh bernas berkaitan isu cabaran akidah semasa. Sebelum berakhir, saya serahkan kepada para hadirin untuk mengutarakan soalan. Dipersilakan. Maaf mengganggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya bertanyakan satu soalan. Manakah yang lebih utama antara orang miskin yang bersabar ataupun orang kaya yang bersyukur? Harap dapat menjawab soalan saya. Terima kasih. Terima kasih kepada saudara Rashdan di atas soalan yang diajukan itu tadi. Tanpa membuang masa lagi, ialah kita perdengarkan pendapat daripada ahli panel kita pada hari ini tentang soalan manakah yang lebih utama, orang miskin yang bersabar atau orang kaya yang bersyukur. Oleh itu, saya ajukan soalan ini kepada ahli panel pertama untuk memberikan penjelasan. Dipersilakan. Terima kasih. Manakah yang lebih utama, orang miskin yang bersabar ataupun orang kaya yang bersyukur? Dalam hal ni, perihal sama ada si kaya ataupun yang miskin tu bersabar ataupun dua-duanya bersyukur, keduanya termasuk dalam kaum mukminin yang paling utama. Tetapi yang paling afdal di antara keduanya adalah yang paling bertakwa kepada Allah. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Surah Al-Hujurat ayat 13. Harap dapat menjawab soalan saudara Rashdan. Terima kasih atas penerangan daripada ahli panel pertama. Saya harap soalan tersebut sudah terjawab. Seterusnya, soalan terakhir sekiranya ada daripada para hadirin. Maaf mengganggu. Apakah punca-punca yang boleh membatalkan akidah seseorang Muslim? Harap dapat diperjelaskan. Terima kasih saudari Rufia atas soalan itu tadi. Persoalannya, apakah punca-punca yang boleh membatalkan akidah seseorang Muslim? Saya tujukan soalan terakhir ini kepada ahli panel kedua untuk menjawab. Dipersilakan saudari. Apakah punca boleh membatalkan orang Muslim? Punca yang boleh membatalkan akidah seorang Muslim ialah mempersendakan agama Allah SWT walaupun ianya hanya bersifat gurauan. Ada sebahagian umat Islam sanggup mempermain-mainkan agama Allah dengan berbagai cara seperti mempersendakan ayat-ayat Al-Quran atau sunnah Nabi SAW. Walaupun perkara itu nampak remeh, tetapi ia sangat besar dosanya di sisi Allah SWT. Firman Allah SWT dalam surah Al-Taubah ayat 65 hingga 66 yang bermaksud, dan jika kamu
mengenai perbuatan itu, pasti mereka akan menjawab, sesungguhnya kami hanyalah bermain-main sahaja. Katakanlah wahai Muhammad, apakah dengan Allah, ayat-ayatnya dan Rasulnya kamu sentiasa mempersendakan? Tidak perlulah kamu memohon maaf kerana kamu telah pun kufur sesudah kamu beriman. Jika kami memaafkan sebahagian daripada kamu lantaran mereka taubat, maka kami akan menyeksa sebahagian yang lain. Ini kerana mereka adalah orang-orang yang terdosa. Terima kasih. Terima kasih kepada kedua-dua ahli panel kita yang kerana sudi mengeluarkan pandangan masing-masing. Moga apa yang diperkatakan sebentar tadi tidak hanya sekadar masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Semoga forum ini juga mampu memberikan informasi bermanfaat buat semua hadirin yang turut hadir. Lantaran keterbatasan waktu, sekian sahaja forum kita pada hari ini. Terkasar bahasa, tersilap bicara, mohon dimaafkan. Saya mewakili semua ahli panel mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih kepada semua hadirin yang sudi hadir menyaksikan forum pada hari ini. Saya akhiri dengan lafaz yang mulia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.